Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Luqman Muhammad dalam Koresponden TVS di mana kita akan mendapatkan perkembangan dan laporan semasa di luar negara. Dan semestinya bersama saya pada episod kali ini saudara Alfian Zaini yang kini berada di Amerika Syarikat. Baik Encik Alfian, apa khabar Encik Alfian? Alhamdulillah sihat Luqman. Terima kasih. Bagaimana keadaan di sana? Masih sejuk tapi tidak sesejuk minggu-minggu yang sebelumnya. Ya. Baik. Baik Encik Alfian, kita teruskan perbincangan kita untuk episod kali ini. Mengenai COVID-19, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dijangka akan mengarahkan semua negeri di negara itu untuk menjadikan semua rakyat dewasa layak menerima vaksin COVID-19 bermula 1 Mei. Beliau akan mengumumkan perkara tersebut semasa ucapan utama pertamanya dan menjangkakan warga Amerika Syarikat dapat berkumpul dalam kumpulan yang kecil menjelang sambutan kemerdekaan negara itu Julai ini. Biden juga dijangka akan memansuhkan undang-undang sedia ada berkenaan kelayakan menerima vaksin yang memberi keutamaan kepada kumpulan tertentu. Jadi, bagaimana Encik Alfian melihat kesan daripada kemungkinan arahan yang bakal diumumkan oleh Biden itu nanti? Ya Luqman, Khamis lalu Presiden Biden telah mengumumkan rancangan untuk membenarkan golongan dewasa mendapatkan vaksin COVID-19 bermula 1 Mei ini. Rancangan ini bersempena aspirasi beliau supaya rakyat dapat menyambut Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat dengan lebih meriah dan lebih bermakna pada 4 Julai kelak. Bermakna Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat pada tahun ini bukan sahaja untuk meraihkan kemerdekaan negara tetapi juga kebebasan rakyat dari belenggu pandemik COVID-19. Pengumuman tersebut memberikan tekanan yang agresif terhadap badan-badan kerajaan yang berkait untuk menempati jangka masa yang ditetapkan itu. Walau bagaimanapun, melihat kepada trajektori pengedaran vaksin yang sedia ada pada masa ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Antara langkah-langkah yang diambil kerajaan untuk menepati sasaran ini termasuklah mengembangkan jenis golongan-golongan profesional yang ditauliahkan untuk memberikan vaksin seperti klinik-klinik pergigian, malah klinik-klinik haiwan dan juga anggota paramedik. White House juga melaporkan akan terdapat laman web nasional yang akan dilancarkan pada awal Mei yang akan memberikan maklumat tentang lokasi-lokasi pemvaksinan apabila pusat-pusat pemvaksinan menyeluruh persekutuan digandakan dan tambahan 4,000 anggota tentera akan terlibat dalam membantu usaha-usaha pengedaran vaksin ini. Okay, Luqman. Baik. Terima kasih Encik Alfian. Masih lagi dalam perbincangan mengenai topik COVID-19 di Amerika Syarikat. Selepas setahun bermulanya penularan pandemik COVID-19 di Amerika Syarikat, Biden menandatangani pelan rangsangan ke-6 untuk pulihkan ekonomi negara itu berjumlah 1.9 trilion dolar Amerika. Pelan ini adalah tambahan kepada 5 pelan sebelum ini yang mempunyai jumlah terkumpul sebanyak 4 trilion dolar Amerika. Sebagai ekonomi terbesar dunia, Amerika Syarikat perlu disokong pemulihan ekonominya dengan meningkatkan perbelanjaan pengguna dan pekerjaan. Jadi mungkin Encik Alfian ada perincian yang terbaik untuk dikongsikan. Silakan Encik Alfian. Baik Luqman, sejurus selepas mendapat kelulusan Kongres pada Rabu lalu, Presiden Joe Biden menandatangani pakej rangsangan ekonomi COVID-19 yang akan menyuntikkan dana sebanyak 1.9 trilion dolar pada petang Khamis lalu. Ia merupakan salah satu keutamaan paling tinggi Presiden Joe Biden semenjak beliau menangkat sumpah sebagai Presiden Januari lalu. Penyuntikan dana ini diharapkan dapat membantu rakyat dalam membina semula ekonomi negara dan dengan merancangkan lagi peluang-peluang pekerjaan dan industri. Antara perincian pakej ini termasuklah bantuan kewangan individu setinggi $1,400 yang akan merangkumi 90% isi rumah Amerika Syarikat.
allowance persekutuan $300 seminggu kepada penganggur-penganggur yang layak, pemotongan cukai kepada keluarga sebanyak $3,600 bagi setiap anak-anak, pemberian $350 bilion kepada kerajaan-kerajaan negeri, 14 bilion dolar akan disalurkan untuk penyelidikan vaksin dan selebihnya adalah dana untuk membantu anak-anak kembali ke sekolah, membantu perniagaan-perniagaan kecil yang terkesan akibat pandemik serta usaha-usaha pengedaran vaksin yang selanjutnya. Dijangkakan rakyat akan menerima cek-cek untuk pembayaran individu seawal hujung minggu ini. Sehingga kini lebih setengah juta rakyat Amerika Syarikat telah meninggal dunia akibat virus ini dan sebanyak 95.7 juta dos vaksin COVID-19 telah diberikan kepada rakyat yang terdiri daripada vaksin-vaksin yang telah diluluskan kerajaan iaitu Pfizer, Moderna dan Johnson & Johnson. Baik, itu dia tadi perkongsian daripada Encik Alfian. Kita akan berehat seketika. Teruskan kesetiaan. Akan kita kupaskan beberapa lagi isu selepas ini. Baik, bersua kembali kita teruskan. Pentadbiran Biden mewujudkan semula program penyatuan anak-anak Amerika Tengah dengan ibu bapa mereka yang tinggal secara sah di Amerika Syarikat. Menurut data Kastam dan Perlindungan Sempadan Amerika, kira-kira 559 anak migran yang melakukan perjalanan bersendirian ke sempadan Meksiko ditahan antara Oktober dan Januari. Setakat 18 Februari, terdapat kira-kira 6,800 migran kanak-kanak tanpa ibu bapa diletakkan di bawah jagaan Pejabat Penempatan Pelarian Amerika. Encik Alfian, bagaimana Encik melihat perkara ini? Benar Luqman, berdasarkan maklumat dari dokumen-dokumen dalaman, purata sebanyak ribuan anak-anak pendatang asing tanpa izin ditahan tanpa penjagaan ibu bapa masing-masing selama lebih dari 4 hari di dalam pusat-pusat tahanan kawalan sempadan Amerika Syarikat yang tidak kondusif untuk kanak-kanak, sekaligus melanggar undang-undang yang kanak-kanak tidak boleh ditahan tanpa penjagaan selama lebih dari 72 jam. Ini merupakan salah satu krisis kemanusiaan yang runcing apabila dalam 21 hari kebelakangan ini masih terdapat sebanyak 435 kes sedemikian juga dilaporkan. Ini mendesak kerajaan untuk melancarkan semula program Central American Minors ataupun kanak-kanak bawah umur Amerika Tengah yang bakal membenarkan kanak-kanak Amerika Tengah berumur 21 tahun ke bawah yang berisiko untuk terus tinggal untuk terus kita tinggal di Amerika Syarikat dengan ibu bapa yang sudah pun tinggal secara sah di dalam negara. Program ini telah dihentikan secara tiba-tiba semasa pentadbiran Trump di mana 3,000 kanak-kanak yang layak untuk imigrasi tersangkut ataupun tidak lagi dapat bertemu dengan penjaga masing-masing di dalam negara. Bahkan berdepan pula dengan bahaya-bahaya di negara asal yang sedang bergolak. Di bawah pentadbiran Joe Biden, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri telah pun memulakan fasa pertama untuk menjalankan semula program ini yang akan menyaksikan penyatuan semula keluarga-keluarga yang terdiri daripada pendatang-pendatang asing ataupun dari negara-negara Amerika Tengah yang sedang bergolak seperti El Salvador, Guatemala dan Honduras. Fasa pertama akan melibatkan kes-kes yang tersangkut tadi dan fasa kedua pula akan mula menerima permohonan-permohonan baru. Okey, Luqman. Baik, seterusnya kita teruskan dengan isu hangat iaitu George Floyd. Kes pembunuhan itu mencetuskan rusuhan mega di beberapa bandar di Amerika Syarikat selain melebarkan jurang perkauman yang wujud di negara kuasa besar itu. Jadi apakah komen Encik Alfian berhubung perkara ini? Terima kasih Luqman. Bekas anggota polis Minneapolis, Derek Chauvin, yang didakwa di dalam kes pembunuhan George Floyd tahun lalu kini berdepan pula dengan satu lagi tambahan pertuduhan
iaitu pertuduhan dalam pembunuhan darjah ketiga apabila Hakim Daerah Hennepin mengetengahkan semula dakwaan tersebut yang merupakan satu tambahan kepada dua lagi dakwaan yang awal, termasuk pembunuhan tidak sengaja darjah kedua dan pembunuhan darjah kedua. Chauvin mengaku tidak bersalah ke atas ketiga-tiga dakwaan tersebut. Sekiranya didapati bersalah dalam dakwaan ini, Chauvin berhadapan dengan hukuman 25 tahun penjara. Untuk dua lagi pertuduhan yang awal, beliau juga berdepan dengan hukuman penjara selama 40 tahun untuk pembunuhan darjah kedua dan 10 tahun untuk pembunuhan tidak sengaja darjah kedua. Pertuduhan-pertuduhan ini akan diadili secara berasingan, bermakna Chauvin bakal menghadapi dakwaan dan hukuman untuk sebahagian ataupun kesemua pertuduhan tersebut. Detik-detik terakhir hidup George Floyd dibelenggu keganasan pihak polis pada tahun lalu telah terakam tular dan mencetuskan konflik perkauman yang dahsyat di negara dan serta juga protes seluruh dunia ke atas kekejaman polis dan isu-isu perkauman. Roman. Baik, itulah dia tadi perkongsian daripada Encik Alfian Zaini yang melaporkan kepada kita terus daripada Amerika Syarikat. Kepada penonton, terima kasih saya ucapkan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Apakah topik yang akan dibincangkan? Sama-sama kita nantikan minggu depan dalam Koresponden TVS. Saya Luqman Muhammad. Assalamualaikum. Salam sejahtera.